Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini. Moga-moga kita bersemangat untuk menghadapi hari ini dan minggu ini. Orang kata Monday blues kan? Kita tak ada. Kita setiap hari bersemangat. Motivasi kita adalah Al-Quran dan akhirat. Orang yang beriman setiap saat dia akan memikirkan kematian dan persediaan akhirat. Walaupun Allah bagi banyak kepada dia kurniaan di dunia, tetapi Allah kata, walaupun aku bagi nikmat, segala nikmat, tetapi bagi orang yang beriman, Allah tak boleh bagi semua, tak boleh tunjuk semua. Sebab dunia ni sempit dan terbatas. Allah nak bagi banyak lagi. Allah nak bagi tanpa had di akhirat. Sebab di dunia ni terhad, tak boleh banyak. Okey. Dan kita akan menyambung kuliah kita pada pagi ini berkait dengan Al-Quran. Dan tiada lagi kisah lain, motivator lain yang boleh menyebabkan kita termotivasi dalam hidup ni. Tak ada dah kecuali Al-Quran. Okey? Kecuali Al-Quran. Okey, jadi saya pun lupa sebenarnya hari ni ayat berapa. Sebab ada masjid yang dah habis kan? Masjid Sentul minggu depan habis, minggu depan akan khatam dan dia orang buat sijil. Dia buat sijil kepada 70% kehadiran. 70% kehadiran dia orang buat sijil khatam surah Yusuf, tadabbur surah Yusuf, dan kita buat ulang kaji balik. Saya akan bagi dalam 10 soalan. Ulang kaji balik kan, yang lepas-lepas tak ingat dah. Bila ada ulang kaji, mereka sediakan hadiah 40. Terima kasih. Muka surat 40 ayat 42. Babaknya babak di mana dia berdakwah kepada sahabat dalam penjara. Dan ingat balik, 2 sahabat dalam penjara tersebut, satunya dihukum gantung mati, satunya selamat. Mereka berdua ni khadam ataupun bekerja dengan istana raja. Masuk dalam penjara sebab dituduh atas tuduhan ingin meracuni raja. Tak pasti sama ada yang memberi minum, dia letak dalam minuman, atau yang memberi makan. Jadi mereka bermimpi dan akhirnya Nabi Yusuf kata yang memberi minum akan teruskan bekerja lepas ni. Maksudnya terselamat daripada dakwaan tuduhan. Manakala yang memberi makan akan dikenakan salib, bermakna matilah. Okey. Kita baru masuk ayat 42. Babak ni lah, babak dia terselamat. Seorang terselamat, seorang dibunuh, dihukum bunuh. Jadi pertamanya, sebelum saya masuk ayat 42, kita nak tenangkan hati kita. Kita bukan baca kisah sejarah, kita bukan baca kisah-kisah Nabi Yusuf semata-mata.
Tetapi Al-Quran ini kita baca dan tadabbur kerana watak kita ada dalam kisah ni. Kita je yang akan temui watak kita. Mungkin kita ada dalam watak Zulaikha, mungkin kita ada dalam watak seorang ayah iaitu Nabi Yaqub yang tidak pernah berputus asa mendidik anaknya, dan ada berita gembira pada ayat 100 lebih. Sepanjang usia Nabi Yaqub berdakwah, Allah tak rakamkan Nabi Yaqub berdakwah kepada komuniti, dan Allah tak rakamkan Nabi Yaqub berdakwah kepada kejiranan, kepada masyarakat luar kaum dia, tak. Kalau Nabi Nuh, Allah rakamkan dia berdakwah kepada masyarakat dan juga ahli keluarga, tapi ahli keluarga, isteri, anak tak nak beriman. Kalau Nabi Zakaria pun Allah tak rakamkan dia berdakwah kepada masyarakat. Allah hanya petik kisah Nabi Zakaria dalam bab doa, kualiti doa, macam mana nak menjamin doa yang dimakbulkan oleh Allah. Okey, dalam bab ni Nabi Yusuf, Nabi Yaqub hanya Allah rakamkan dia berdakwah kepada anak dia. Bagaimana seorang ayah tidak kenal erti putus asa bila berhadapan bukan seorang anak yang nakal, tapi 10 anak yang nakal. Ada harapan di situ. Jadi bila kita baca surah Yusuf, biarlah watak Nabi Yaqub ini ada dalam jiwa kita. Kan? Mungkin di kalangan kita, mungkin di kalangan saya, mungkin di kalangan kita sebagai ibu hampir putus asa, kan, dalam mendidik anak, ahli keluarga, hampir putus asa nak lihat perubahan pada orang yang kita sayang, ahli keluarga, adik-beradik. Maka surah Yusuf inilah menenangkan kita. Kita baca surah Yusuf memberi harapan bahawa doa kita untuk kita pastikan ahli keluarga kita itu berubah bukan mengambil masa yang sekejap. 111 ayat, 111 ayat, bukan tempoh yang 2-3 bulan. Jangan kata ingat mentang-mentang kat sini diskusi dan ambil masa 2-3 bulan. Tak, berpuluh tahun. Daripada Nabi Yusuf kecil sampai Nabi Yusuf dewasa, dan Nabi Yusuf menjadi pemerintah Mesir. Sampai abang-abang dia tak kenal dah adik dia. Itu menariknya, kisah ini bukan kisah sejarah, tetapi Allah suruh kita baca sebagai mukjizat sampai akhir zaman. Bukan untuk dapat anak yang cantik, kan? Kita jangan kata anak, beritahu anak yang mengandung, menantu mengandung, baca surah Yusuf, anak cantik. Anak cantik, tengok mak dia cantik anak-anak, baca surah Yusuf. Cantik rupa, tapi teruk akhlak buat apa? Yang Allah suruh kita ambil adalah cantiknya akhlak anak kita, secantik akhlak Yusuf. Kita akan tengok nanti kat mana susah cantik akhlak Yusuf. Biasa je tengok. Jangan kata biasa, sebab Rasulullah pun kata, aku tidak mampu jadi sesabar Yusuf. Kalau aku di-offer oleh raja untuk keluar penjara, aku keluar. Dah lama dalam penjara, tapi Yusuf tak nak. Cantik akhlak Yusuf. Nanti kita tengok lagi apa benda yang cantiknya akhlak Yusuf. Okey, sambung pada ayat 42. Tanda lah 14 bulan 10 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbika fa'ansahu asy-syaitanu dzikra rabbih falabisa fis sijni bid'a sinin. Dan Yusuf pun berkata kepada orang yang dia percaya akan terselamat di antara mereka berdua. Siapa? Iaitu yang memberi minuman diraja. Nak keluar dah ni. Kau keluar dulu, kau sebutlah tentang aku kepada tuanmu.
lama dah aku dalam penjara, tak ada pembelaan. Masyarakat Mesir, seluruh orang Mesir ingatkan aku ni betul-betul bersalah menggoda isteri pembesar. Kisah ini, kisah Pak Fitnah ni mengajar kita bila kita baca Quran, kalau menzalimi diri orang, fitnah diri orang, menyebabkan orang lain pandang serong pada orang yang kita fitnah, tidak memadai kita bertaubat kepada Allah semata-mata. Kita kena bertemu dengan orang yang kita zalimi, kita fitnah, kita aibkan dia tu, minta maaf. Kisah ini alhamdulillah pengakhirannya baik. Nabi Yusuf tak wafat. Yang menzalimi dia Nabi yang kita katakan Imratul Aziz Zulaikha pun tak wafat. Apa terjadi kalau Nabi Yusuf wafat terlebih dahulu dalam penjara? Seluruh rakyat Mesir akan menganggap, alah patutlah biarlah dia wafat, ada dia pun kan, dia buat jahat dekat orang lain, gangguan seksual. Ataupun seandainya kisah ini Allah matikan Zulaikha dulu, sama juga kan, Zulaikha akan menerima bahagiannya di akhirat kerana memfitnah Yusuf. Jadi bahaya fitnah tu. Seandainya kita di dalam masjid ini ada terlibat dengan fitnah, kita jangan tangguh untuk memohon kemaafan dengan orang yang kita fitnah, yang orang yang kita aibkan. Okey. Jadi Nabi Yusuf pesan kepada yang selamat tu, sebut kepada tuanmu, raja lah maksudnya. Setelah orang itu dibebaskan dari penjara, hal itu dilupakan. Dia dah keluar, dia seronok dapat kerja balik, lupa yang Nabi Yusuf pesan. Itu sifat manusia lah. Di dalam Quran ni fa'anzahu syaitanu zikra rabbih. Dia zikra rabbih, dia lupa. Anzahu, dia lupa untuk sebut tentang Yusuf kepada tuan dia. Keluar tu tak cerita dekat raja. Ada dalam tu seorang yang dah lama masuk penjara, tak ada pembelaan. Apa jadi dengan dia? Tak sebut. Oleh sebab itu tinggallah Yusuf dalam penjara beberapa tahun pula. Tak tahulah berapa tahun. Ada kata 10, ada kata 20, ada kata 30 tahun. Wallahu a'lam. Jadi pesanan Nabi Yusuf pada banduan yang keluar daripada penjara, hanya sia-sialah. Allah bukan sia-sia. Setiap apa yang Allah lupakan ada sebabnya. Allah lupakan ada sebabnya. Okey, kalaulah kita katakan kita bermain dengan kalau sekejap. Sebab cerita ni cerita takdir. Kita tak boleh bermain dengan kalau. Seandainya lelaki banduan tu dia keluar, dia cerita pada raja, kat dalam tu ada Yusuf. Kan? Mungkin raja satu tak layan, tak ada kepentingan untuk raja. Kan? Sebab isu fitnah Nabi Yusuf tidak berlaku pada masa dia. Raja dulu, pemerintah dulu. Maksudnya lama lah masa Yusuf dalam penjara ni. Sebab itu Allah jadikan satu asbab, satu isu yang menyebabkan raja perlu sangat kepada Yusuf. Apa sebabnya? Tengok muka surat 43. Ini sebabnya. Dalam kisah Yusuf, surah Yusuf, ada 3 mimpi. Mimpi pertama pada ayat 4, ingat tak? Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Ni mimpi kedua, banduan tadi bermimpi. Kan? Bawa arak, minuman, seorang lagi mimpi bawa roti, junjung roti, dipalang, roti itu dimakan oleh burung. Jadi ayat-ayat ini bila kita baca Quran nanti setiap hari ataupun bulan Ramadan, kita ingatlah cerita ni. Kita ingat balik cerita ni. Tapi ini kita jangan anggap ini kisah mereka, bukan kisah kita. Tak. Allah suruh kita baca supaya kita jangan jadi watak-watak yang dalam ni suka fitnah orang, berhasad dengki, jadi macam adik-adik Yusuf. Jangan. Okey, sehinggalah ayat 43 Allah jadikan asbab. Allah jadikan asbab untuk Raja Mesir amat-amat memerlukan
Yusuf. Okey. Ayat 43, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un 'ijaf wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Okey, pada satu hari Raja Mesir kata, sesungguhnya aku mimpi. Aku mimpi tengok 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus. Pelik kan? Tapi pelik pun jangan anggap cerita dongeng. Ini ceritanya oleh Allah, kalam Allah. Yang gemuk 7 dimakan oleh yang kurus. Kalau kita kata yang kurus dimakan yang gemuk, biasalah kan, boleh lah. Cuma nak masuk tu, yang gemuk dimakan oleh kurus. Dan aku lihat juga dalam mimpi Raja Mesir, dia kata 7 tangkai biji-biji hijau dan 7 kering. Apa maksud 7? Apa maksud hijau? Apa maksud kering? Wahai ketua-ketua kaum yang hadir ni, dia punya ahli-ahli tafsir mimpi diraja. Kalau nak sampai tahap ahli tafsir mimpi diraja ni, bukan dia pergi tanya sebarangan. Nak lantik, kena ada tauliah tafsir mimpi. Mungkin belajar ni peringkat PhD, double PhD mungkin tafsir mimpi, kan? Okey, datang pada aku semua cerita. Apa maksud mimpi aku? Terangkan kepada aku tentang mimpi aku, kalau kamu orang yang pandai mentafsir mimpi. Berat kita dah. Ada PhD dalam bab mimpi pun tak boleh nak tafsir kalau dah berkecamuk macam ni. Berkumpul, bukan seorang, berkumpul semua ahli-ahli tafsir mimpi diraja. Okay. Pada ayat 44, qalu adwasu ahlam wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin. Mereka, iaitu ahli tafsir mimpi, kata apa? Yang demikian itu ialah mimpi-mimpi yang bercampur aduk. Tak faham, bercampur. Biji-bijian, kering, hijau, gemuk dimakan oleh kurus. Dan kami bukanlah orang yang mengetahui mimpi-mimpi sedemikian. Kami belajar habis HPTA, kami belajar. Tak jumpa ni bab ni. Bab ni tak jumpa. Pelik sangat mimpi Raja Mesir. Okey. Jadi mimpi ni mimpi yang mengelirukan. Kan dalam penceritaan tu, kalau malas nak baca kat sini je saya tulis. Mimpi yang mengelirukan. Kisah ni kat atas ni. Sebagai panduan lah siapa yang baru memiliki buku. Dekat atas ni, piramid atas ni menunjukkan kisah ni berlaku di Mesir. Kalau jumpa dekat gambar Al-Aqsa kat atas ni, kisah tu, ayat tu berlaku di Palestin. Kisah aku. Dan akhir sekali ada gambar Kaabah kat belakang ni. Ia adalah respon lepas habis dah cerita Nabi Yusuf, Allah cerita pada Rasulullah, maka itulah respon respon Allah kepada Rasulullah. Kita kena ingat balik, jangan lupa hala 7 kisah ini turun kepada Nabi Muhammad. Sebab Nabi Muhammad dalam kesedihan kematian Sayyidatina Khadijah, kematian bapa saudara yang disayangi Abu Talib, walaupun bukan Islam. Dan Rasulullah merayu, mengadu pada Allah, macam mana aku nak bawa dakwah selama 12 tahun di Mekah dalam keadaan orang semua pulau aku nak bunuh aku, sedangkan aku keseorangan. Aku tak ada adik-beradik, kau matikan, kau sengaja jadikan aku yatim. Jadi Allah pun turunkan cerita ini. Tak perlu ramai nak berdakwah. Sebab Nabi Yusuf ramai, tapi tak ada pun yang bantu dakwah dia. Yang menghalang dia ada, yang menghumbankan dia dalam perigi ada. Menyebabkan bila habis kisah ini diturunkan kepada Rasulullah, Rasulullah terhibur, Rasulullah termotivasi, Rasulullah tenang. Nak cerita dalam hidup kita pun macam tu. Kadang-kadang kita rasa kecewa, derita, down dalam hidup. Bila Allah sengaja menjadikan kita keseorangan. Di saat kita memerlukan suami, Allah ambil suami kita. Di saat kita memerlukan sokongan mak ayah, Allah ambil mak ayah kita. Jadi biarlah kita, bila kita baca surah Yusuf, bahawa takdir dalam hidup ini Allah buat
ada kebaikannya. Allah plan cantik-cantik dah. Sebab itulah Rasulullah dia boleh meneruskan dakwah melalui cerita-cerita ini. Cerita abang-abang dalam Al-Quran yang dia baca pada hari. Okay, jadi kalau 30 juzuk itu boleh menjadi motivasi kepada Rasulullah, apatah lagi kita yang tak ada apa-apa. So janganlah kita baca Quran semata-mata untuk sebagai pahala membaca satu huruf 10 kebaikan semata-mata, tetapi biarlah setiap surah itu mampu menegur kita, ada kualiti kepada hidup kita. Saya mulakan dengan surah Yusuf dulu. Lepas ni kita akan baca, saya akan buat pula surah lain yang mana itulah matlamat saya, macam mana nak suruh masyarakat dia faham Quran melalui cara ni je lah kan. Bukan maksudnya jual buku, jual dan diskusi sekali. Kalau kata saya jual buku, baca buku, faham seorang-seorang tak faham sangat rasa kan. Kak Roh faham lain, Kak Madiana faham lain, kan. Jadi kita berkumpul untuk sama-sama membincangkan ayat-ayat Allah ini. Boleh? Tak apalah. Nak jadi ahli Al-Quran ni nak kena berusaha faham Quran kan. Sebab bila masuk ke alam barzah nanti, di saat orang terakhir yang kita dengar tapak kakinya meninggalkan kita keseorangan dalam kubur, masa itu datanglah dua malaikat kan. Kalaulah seorang itu yang beriman, yang ahli Al-Quran, yang akan membela kita, yang akan kata kepada malaikat, jangan usik mayat ini kerana dia sering membaca aku, kerana dia sering mentadabburkan ayat aku, kerana banyak masanya dihabiskan untuk aku, belajar tajwid kan, faham Quran, macam-macam tentang aku. Pergi Al-Quran itu boleh membela kita si mati di dalam kubur. Jadi benda yang kita datang memerlukan pengorbanan kan, daripada jauh, dekat, datang, itu semua ada nilaiannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apalah surah Yusuf dulu kan, habis surah Yusuf kita mati kan. Kita pun kata, Allah sempat ke jadi ahli Al-Quran? Allah tak kata 30 juzuk tu kita faham semua. Kita ada usaha. Kita mula dengan surah Yusuf dulu, tapi azam kita nak habiskan 30 juzuk, tapi tak sempat, mati dulu. Tak apa, mati dalam belajar kan. Okay. Ayat 44, mimpi mengelirukan, tak ada seorang pun ahli mimpi yang boleh terjemah. Sudah, macam mana nak buat ni? Okay, ayat 45. Wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bita'wilih fa'arsilun. Dan pada ketika itu berkatalah orang yang terselamat. Ingat siapa yang terselamat? Yang bagi minum. Baru terfikir. Padahal lama dah Nabi Yusuf pesan keluar tu, ceritalah tentang aku, tapi tak ada keperluan. Orang bila tak ada keperluan dia tak ingat, tak ada kepentingan tu dia. Sekarang ni raja bermimpi. Kalau kata ahli-ahli mimpi tu boleh tafsir, tak ingat juga kat Nabi Yusuf. Allah sengaja lupakan, dan Allah sengaja yang ambil PhD mimpi ni semua tak boleh nak terjemah mimpi. Barulah dia terlintas, teringat kepada sahabat dia dalam penjara dulu. Terror, boleh tafsir mimpi. Lepas tu ingat balik apa lagi kelebihannya. Bukan bab mimpi saja Allah bagi, dia boleh tengok masa depan kan, datang makanan apa petang ni, betul. Kalau kata mimpi saja mungkin alah ni teka je kan. Dia pun teringat. Dan yang baru mengingati tu, dia pun teringat, baru teringat pesanan Nabi Yusuf. Allah, Nabi Yusuf pesan kat aku cerita benda dekat raja. Okey, dia pun kata, aku akan memberitahu kepada kamu tafsirannya. Dia kata pada raja, aku akan cerita pada kamu tafsirannya, tapi hantar aku ke penjara balik. Orang tu duduk dalam penjara, orang tu pandai tafsir mimpi. Dia pun teringat balik. Jadi nampak tak takdir dalam hidup ini? Kita nak Yusuf, Nabi Yusuf, dia nak sahabat tu keluar terus cerita kat raja, dia pun nak keluar juga kan. Tu harapan. Tapi harapan kita kadang-kadang Allah tak tunaikan masa tu juga.
Allah bagi masa yang tepat. Dalam bab ni saya nampak masa yang tepat ni Allah nak kembalikan kemuliaan dia. Sebab dia ni tercemar, masuk dalam keadaan tercemar, terfitnah. Jadi Allah nak keluarkan dia dalam keadaan yang dibersihkan daripada fitnah. Okey. Mungkin tak nampak lagi. Pergi ayat 46. Yusuf ayyuhas siddiq أفتنا في 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Dia pun pergi jumpa Nabi Yusuf. Dia pun kata, Yusuf, wahai orang-orang yang benar, kami membenarkan sebab kau tak pernah cakap bohong selama kami dalam berkawan dengan kau dalam penjara. Tafsir kepada kami, raja sekarang kat luar ni bermimpi 7 ekor lembu gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu kurus, 7 tangkai bijan hijau dan 7 tangkai kering. Tafsirkanlah, wahai Yusuf, supaya aku kembali kepada orang yang mengutuskan aku, iaitu raja. Semoga mereka dapat tahu tafsirannya. Okey, nak cepat ni, nak cepat. Ingat tak balik dulu masa 2 orang ni tanya Yusuf, kan, tafsir mimpi, Yusuf jawab terus ke tak? Tak kan? Ya. Dia pergi tempat lain, dia cerita bab agama, dia cerita bab akidah. Lepas tu dia pun mula cerita mana lagi baik, agama yang satu Tuhan ke agama yang banyak-banyak macam kau. Dia baru petikai kau. Nak ceritanya, masa tu, masa orang nak dengar kita cakap benda yang berkualiti. Ambil peluang. Sebab dia orang ni sebenarnya bukan nak dengar sangat bab-bab Tuhan. Dia orang nak tahu tafsir mimpi dia je. Dia bermimpi orang tadi. Tapi Nabi Yusuf tu pandai ambil peluang. Okay? Sebab itu kalau kata kita datang kuliah, kan, dia orang perempuan ni datang kuliah, dia ada buku. Betul tak Karo? Dia ada buku, dia ada nota, dia ada pen. Dia nak ambil sesuatu daripada kuliah tu sejam 2 jam. Tapi tengok orang lelaki, ada tak suami kita datang masjid bawa pen? Pelik pula lah. Bawa pen, bawa buku nota, kan. Cuba bagi kat dia malam ni. Abang nak pergi masjid, bagi buku nota, bagi pen, beli Pusaka Rakyat. Nak buat apa? Dia dengar, dia kata dengar, dia ingat. Ingat. Kan? Kita ni belajar, ada buku, berkitab, ada pen. Ada setengah saya tengok ada highlight tu kan, yang apa? Yang warna-warni tu. Lepas tu ada stiker pula kat tepi dia. Ada saya jumpa, kan, dekat mana masjid yang saya mengajar. Saya tengok stiker, ya Allah, saya tak mampu macam tu. Kemas, kan. Kita nak berusaha sikit nak faham Quran. Okay. Jadi Nabi Yusuf macam tu. Tetapi dalam bab mimpi Raja Mesir, bila datang dia cerita bab tadi mimpi, dia tak cerita benda lain. Terus directly dia cerita tafsir mimpi. Sebab ini melibatkan apa? Melibatkan hidup mati rakyat Mesir. Ini hidup mati rakyat Mesir ni. Bila bermimpi, ikutlah esok terus kemarau. Sedangkan aku tak cerita lagi persediaan-persediaan yang patut dibuat oleh seluruh rakyat Mesir. Ini bukan cerita-cerita biasa, mimpi biasa. 7 tahun kemarau ni, macam mana agaknya? Kita kalau seminggu sebulan tak apa, tak hujan tu kecoh dah. 7 tahun. So aku perlu buat sesuatu. Dia terus tafsir mimpi raja. Okay. 47. Dikata apa? Qala tazra'una 7 sinina da'aban fama hasadtum fazaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Yusuf jawab, okey, kalau macam tu hendaklah kamu menanam bersungguh-sungguh 7 tahun berturut-turut. Masa tak kemarau tu, hujan semua subuh, berturut-turut bekerja kuat. Kalau sebelum ni keluar pukul 10 pagi, balik pukul 4 petang, aku nak lipat gandakan usaha, productivity, 24 jam kerja. Nak buat macam mana? Takkanlah 24 jam. Buatlah shift, kan? Bukanlah orang sama.
Okey. Kemudian apa yang kamu ketam? Ketam tu apa? Saya tengok kamus, tuai lain, tuai ambil, menuai mengambil yang dah ni. Ketam ni dalam kamus Dewan Bahasa memisahkan biji-bijian daripada tangkainya, betul tak? Sebab dah pernah buat padi sebenarnya. Saya pernah buat padi dulu. Ayah saya pernah lah buat padi, ada tanah padi. Ketam ni kan, dia apa? Dia hempas tangkai tu kan, dalam bekas tu. Tu ketam. Sebab saya bila buat buku, saya kena rujuk Dewan Bahasa Pusaka. Saya cetak kali kedua ni, saya minggu ni cetakan kali kedua. Dah habis dah 1,500 buah. Saya banyak jugalah saya edit balik. Saya pun tengoklah ketam tu apa. Ketam tu bukan ketam merangkak tu, seafood tu. Kan? Tu maksud saya, sebab gini saya nak cubalah buat. Kemudian apa yang kamu tuai? Oh tak boleh, dia lain maksudnya. Okey, biarkanlah dia pada tangkai-tangkainya. Maksudnya biarkan ada yang kamu ketam nak makan, untuk makan, dan ada yang biarkan pada tangkai. Tengok tak yang kita beli kurma yang tangkai tu, yang kurma apa panggil, kurma kuning tu lah kan, yang fresh tu. Dia sengaja tak asingkan sebab nak tahan lama. Okey, Nabi Yusuf kata gitulah, kecuali sedikit dari bahagian yang kamu nak makan. Maksudnya bila dapat hasil, yang simpan dalam gudang yang dengan tangkai, yang kamu nak makan tu je yang kamu hasil. Okey. Ayat ini mengajar kita bab menyimpan, menabung. Dapat gaji, simpan dulu, bukan belanja. Kan? Jadi selama ni kita tak ikut Quran lah kot dah. Kita kan keluarkan kereta, rumah, semua. Lebih RM5.50. Yang tu lah yang kita simpan. Jadi lepas ni dapat gaji, transfer dulu ke mana? Kalau kita simpan ke tabung haji, simpan tabung haji. Yang lain kita gunakan. Kita gunakan, baru dia jadi makan pun beringat kan. Kecuali yang dah tak ada komitmen lah, rumah dah bayar semua, okey lah, boleh lah kita bermewah-mewah sikit. Tapi yang masih muda, yang ada komitmen, itulah caranya Nabi Yusuf mengajar dalam Al-Quran. Okey. Sebenarnya setiap muka surat tu saya letakkan teguran tau, teguran berdasarkan ayat. Bacalah dia teguran tu kan. Misalnya yang atas tu, sabar dalam mendidik. Wahai ibu, wahai ayah, sabar dalam mendidik. Pelbagai karenah yang akan kita temui sepanjang proses mendidik. Kan? Kita yang daripada saya ni, ibu-ibu yang dah lama, pengalaman lagi banyak lah. Kan? Nak didik anak 5-6 orang, sampai anak dah berjaya sekarang ni, mestilah melalui fasa-fasa air mata. Betul tak? Kita ada ustazah bahagia je saya. Ada tak kata gitu? Mesti ada fasa air mata. Fasa tak cukup duit. Kan? Fasa buat didik anak seorang-seorang. Suami ni asyik outstation. Penat. Betul tak? Fasa perbincangan. Saya ke yang nak berhenti kerja ke abang yang nak berhenti? Kalau saya berhenti kerja, gaji saya banyak, gaji abang sikit. Rugi pula. Ada fasa-fasa perbincangan. Nak sampai ke tahap ini, boleh kita selesa duduk dalam masjid hari ni. Kan? Muda-muda dulu tak sempat nak mari belajar macam ni. Duk fikir anak kan kat rumah, siapa nak jaga. Ni dah selesa, Allah bagi nikmat sebanyak ini, biarlah ada masa untuk Al-Quran. Nak mati dah kita. Tak ada isyarat. Jadi yang isyaratnya adalah signalnya daripada Quran. Allah bagi setiap ayat ini ada signal untuk kita. Signal pada ayat 47 berjimat cermat. 48 Summa ya'ti min ba'di zalika sab'un shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Kemudian akan datang selepas tempoh apa? Tempoh yang apa? 7 tahun yang subur tu, maka datang 7 tahun kemarau yang panjang, yang akan menghabiskan makanan yang kamu simpan tu. Bukan setahun-setahun ni, 7 tahun. Kecuali sedikit daripada apa yang kamu simpan untuk dijadikan benih. Inilah
Kisah bagaimana Nabi Yusuf menjelaskan situasi negara Mesir yang akan mengalami kemarau panjang. Kalau tak ada orang tafsir, tak ada persediaan lah. Tu yang Raja Mesir berusaha nak tahu sanad itu. Apa maksud mimpi aku? Kan? Jadi tak ada orang yang boleh tafsir. Okey. Ayat 49, summa ya'ti min ba'di zalika 'amun fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun. Zalika 'amun fihi yughasun nas wa fihi ya'sirun. Kemudian akan datang pula sesudah itu tahun yang padanya orang ramai beroleh rahmat hujan, dan padanya mereka dapat memerah hasil anggur zaitun dan sebagainya. Lepas tu datang pula subuh. Satu-satunya peninggalan Nabi Yusuf hasil daripada dia takbir Mesir 7 tahun kemarau 7 tahun subuh adalah masih ada sekarang adalah kincir air yang warnanya yang dibuat daripada kayu, tak ada lettering tapi masih lagi bergerak sampai sekarang. Telefon saya rosak, tak boleh dah nak share benda tu. Tu boleh tahu Kak Amas, lupa saya kata Kak Madiana hari ni ke kuliah. Telefon saya rosak habis. Banyak benda yang tak boleh nak share, tak boleh nak ambil. Okey. Sebenarnya Mesir ni sekarang ni dia menzahirkan kefiraunan. Kalau pergi Mesir nampak Firaun kan, nampak piramid semua tu. Tetapi sebenarnya kita yang kena pergi cari tempat-tempat tu. Tempat Nabi Yusuf, tempat Nabi Musa. Barulah kita rasa hebatnya Al-Quran. Kalau pergi Mesir, duk shopping, duk cari oleh-oleh Firaun, kan, duk pergi tempat-tempat yang dia punya mumia Firaun, tak ada faedah pun sebenarnya. Tapi bolehlah pergi. Nak cerita memang Firaun ada, memang Firaun Allah kekalkan. Yang tenggelam di Laut Merah tu Allah kekalkan. Bolehlah pergi tengok. Tapi saya sakit kepala sebenarnya pergi tempat gitu. Kan? Sakit kepala. Okey? Faham itu tafsiran mimpi. Ayat 50. Wa qalal maliku tuni bihi falamma ja'ahu ar-rasul فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. Okey, cerita berulang kembali. Bila tafsiran tu diceritakan kepada Raja Mesir, Raja Mesir katakan apa? Keluarkan Yusuf, bawa kepada aku. Aku nak tahu cerita lebih lanjut apa nak buat. Dia baru tafsir mimpi. Dia tak cerita lagi apa yang harus dibuat. Dia tak ajar lagi raja macam mana. Kan? Sebab tu raja kata keluarkan malikut tu ni bihi, bawa dia pada aku. Maka utusan raja datang balik pada Yusuf, nak jemput Yusuf, nak keluar ni. Mungkin raja kata keluarkan dia daripada penjara, di atas ganjarannya dapat tafsir mimpi aku. Okey. Ayat 50 ni lah bila Jibril baca kepada Rasulullah, Rasul kata, best lah ni boleh keluar ni daripada penjara. Tak kisahlah cara mana pun. Tetapi Yusuf kata, aku tak nak keluar. Kalau keluar dengan sebab aku dapat tafsir mimpi raja, agak-agak isu fitnah aku tu bersih tak? Rasanya bersih tak? Kita difitnah, masuk penjara. Lepas tu raja kata sebab kau dapat tafsir mimpi raja, aku ganjarannya aku keluarkan kau. Orang Mesir tetap anggap dia ni seorang yang ada masalah seksual, duk goda isteri orang. Dia kata aku tak nak keluar. Dia kata kau pergi beritahu balik raja kau, kembali kepada tuanmu, kemudian kau pergi tanya apa hal yang terjadi kepada an-niswatul lati qatta'na aydiyahunna. Tanya balik cerita 30-40 tahun lepas perempuan-perempuan yang terluka jari. Sebab itu Allah jadikan sesuatu itu takdirnya ada asbab. Terluka jari itu dah halang. Kan?
Kita kalau baca Quran, tafsir, luka-luka jari luka je lah kan. Letak minyak gamak, habis dah lah. Qata'na aydiyahunna tu dalam. Luka dalam. Apa kaitan luka dalam? Dalam, Nabi Yusuf lalu masa dia kupas buah tu, kalau kata sikit je, tak cantik mana Nabi Yusuf ni. Dia luka, dia ada dua tafsir ulama kata. Dia lukakan jari dia tu berkali-kali, tapi mungkin luka tak dalam. Satu lagi ulama tafsir kata luka tu luka dalam. Potong lagi, potong, bukannya potong buah apple pun. Jari dalam. Kenapa sampai seteliti itu ulama tafsir kaji? Rupanya nak cerita ayat 50, raja kau pergi panggil balik perempuan-perempuan yang terluka jari, luka tu dalam 40 tahun pun akan ada parutnya. Hebat sungguh dah cerita Al-Quran. Tapi bila kita baca, rasa 40 kali lebih dah baca tanpa tadabbur dah. Tak faham juga. Kenapa Allah sebut An-Niswatu qata'na aydiyahunna? Buat apa dia sebut beberapa kali perempuan terluka jari? Luka dia tu Allah kata luka yang memberi kesan. Lepas 30 tahun, 40 tahun raja kata, mana balik? Ni aku nak Yusuf dalam penjara. Sebut perempuan terluka jari. Pergilah panggil, kan? Ramai ada yang mengaku, ada tak mengaku. Tapi tak boleh lah. Memang cek seorang-seorang. Kita andaikan macam itulah. Covid pun kita boleh urus ramai, kan? Apatah lagi perempuan-perempuan kenamaan yang pergi majlis hari tu. Siapa? Cek, tak nak mengaku. Okay, cek jari dia orang. Tengok cek jari habis, tengok ada kesan-kesan. Bermakna dalam tak luka tu? Dalam luka tu. Kalau dalamnya luka tu bermakna handsome tak Nabi Yusuf? Handsome lah. Kalau tak handsome sangat, tak adalah dalam sangat, kan? Kalau setakat macam Fatah Hamid, kan? Ustazah masuk dah isu semasa. Contoh sebab nampak macam ngantuk-ngantuk kat belakang tu. Okey. Boleh? Apa kaitan dalam luka tu? Okey. Pergi balik tanya perempuan tadi kejari, apa hanya mereka yang melukakan tangan mereka? Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Raja Mesir nak jumpa tapi tak nak. Biar ada maruah diri kat situ. Kan? Tadi Raja Mesir kata keluarkan dia. Tak nak. Dia rasa dia ni orang raja pun nak kat dia. Bukan nampak dia hegeh-hegeh nak keluar. Nampak tak? Tepat masanya. Okey. Buka dulu kes, baru aku keluar. Sebab kalau aku keluar dalam keadaan ganjaran aku dapat rasa mimpi, masyarakat Mesir tak akan mengatakan dah keluar dah yang yang seksual ni. Orang akan pandang serong. Dia tak ada kemuliaan, tak ada kedudukan di Mesir sebab dia keluar dalam keadaan macam tu. Tapi keluar dalam keadaan kes dibuka balik dan perempuan serta Zulaikha mengaku dia yang buat Yusuf tak nak pun, barulah masyarakat Mesir akan wow. Rupanya selama ni teraniaya bukan dia. Rupanya bersih tak nama dia. Ada kemuliaan untuk dia. Itu sebabnya apa sahaja yang berlaku bila kita baca kisah ni, kalau kita kata tak ada kaitan lah susah dalam hidup saya tak masuk penjara. Susah lah macam tu. Tu yang Allah kata dalam surah Muhammad, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Apakah kamu tidak baca Quran? Baca Quran. Amma ala qulubin, ataupun hatimu telah terkunci. Baca Quran. Nak masuk Ramadan tu, masuk nama kan. Masuk nama 30 orang, bahagia 30 juzuk, kita khatam, padahal tak khatam pun baca sejuzuk je. Bangga. Lepas tu kita rasa macam Allah kata am ala qulubin aqfalha, sedangkan apa yang kamu baca tu Allah telah tutup hati kamu. Tak faham. Tu kita takut. Tu yang kita kata macam mana Al-Quran nak menjadi syafaat membantu kita di akhirat. Bila kita tidak ambil satu pun ayat untuk kita amal. Contohnya kisah inilah, bila kita aniaya orang, kembalikan kemuliaan orang lain. Tidak memadai seandainya kita bertaubat kepada Allah.
kembalikan kemuliaan dia yang mungkin dia ni dipandang serong oleh orang lain akibat daripada fitnah kita. Okey, ayat 51. Qala ma khatbukunna iz rawattunna Yusuf an nafsihi qulna hashal. Betul ke tu ayat tu? Okey, selama dia buka kembali. Qulna hasha lillahi ma 'alimna 'alayhi min su'. Qalat imra'atul 'aziz al-ana hasal haqq. Ana rawattuhu 'an nafsihi wa innahu laminas sadiqin. Setelah perempuan-perempuan tu pun dipanggil, aku tak cerita detail lah macam mana mekanisme dicari balik perempuan tu. Kan? Raja bertanya kepada mereka. Raja tak tahu sebab benda ni berlaku bukan zaman dia. Apa hal kamu semasa kamu memujuk Yusuf dulu mengenai dirinya? Mereka jawab, barulah mereka menyatakan kebenaran. Hasyalillah. Jauhnya Allah dari segala cacat cela, kami tidak mengetahui satu kejahatan pun pada Yusuf. Terkejutlah raja. Dan tu yang berpuluh-puluh tahun dalam penjara tu apa hal? Kan? Jadi isteri Aziz pun panggil juga. Dialah puncanya, mastermind-nya. Sekarang ternyatalah kebenaran. Lama dah aku duk pendam, aku tak bahagia, aku tak tenang. Tenang tak orang yang buat fitnah? Yusuf duduk dalam penjara, kita andaikan 70 tahun lah, 60 tahun. Dia ni bahagia dalam istana bersama suami. Dia tenang tak? Anak angkat dia pula tu. Tak tenang kita buat jahat kat orang. Dia kata hari ini, ayat 51 baru terbongkar hari ini kebenaran. Dia pun kata dengan beratnya nak mengaku ni seluruh rakyat Mesir akan cerca dia balik. Selama dia nama dia bersih. Kan? Nama Nabi Yusuf yang buruk. Dia kata akulah yang memujuk Yusuf berkandakkan dirinya, tapi ditolak. Sesungguhnya dia daripada orang yang benar. Biarlah ayat ini menegur kita. Nak buat jahat, nak cakap kat orang, senang sekejap je. Sekarang lagi senang, tarik je. Share, post. Nak delete balik dosa tu, malu. Nak nyatakan balik kebenaran, malu. Buat dosa seronok sekejap. Nak delete mengambil masa yang lama, maruah diri mungkin tercemar. Tapi kita kena faham, hidup kita di akhirat, balasannya di akhirat. Nak selamat di akhirat. Jadi setiap saat, mulai pada saat ini, kita berbuat baiklah walaupun sekecil perkara. Bercakap pada perkara yang perlu cakap. Berkomentar pada perkara yang hanya perlu. Kan kita ni suka komen yang kita tak tahu pun komen. Sepatutnya yang kita tahu pun kita senyap. Tak semua benda yang kita tahu kita perlu bagi tahu. Tapi sifat kita terutama perempuan yang tahu lagi dah nak cerita. Yang tak tahu pun nak ambil tahu. Ya. Okey. Ayat 52 kita pergi lagi. Zalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal qa'inin. Pengakuanku yang demikian supaya dia mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya. Tak khianati siapa? Pengakuanku yang demikian supaya dia mengetahui bahawa aku tidak mengkhianatinya semasa dia tidak hadir bersama di sini. Dan bahawa Allah tidak menjayakan tipu daya orang-orang yang khianat. Ini sesi membersihkan nama yang tercemar. Di mana nama Nabi Yusuf yang pertama dia tak fikir lagi rakyat Mesir. Nama tercemar di sisi nama dia dapat dibersihkan daripada suami pembesar ataupun menteri keuangan lah masa tu, ayah angkat dia. Selama ni ayah angkat dia pandang serong lah. Aku ambil engkau, aku bela engkau sampai besar, bagi ilmu semua. Kau goda isteri aku. Yang pertama pengakuan isteri tadi menyebabkan nama dia bersih di mata Al-Aziz pembesar tadi. Okay. Jadi kisah Zulaikha berakhir pada ayat 53.
Sebab apa saya sebut berakhir di sini? Tak ada dah lah kisah Zulaikha pada ayat 54, 60 semua yang duk tarik cerita dia muda balik, dia akhirnya bertaubat, berkahwin dengan Yusuf. Itu adalah kisah-kisah Israeliat yang mungkin bertujuan untuk mencemarkan imej Nabi. Kan? Oh, nak cerita bab cinta pula. Apa manfaat dalam Quran kalau Allah cerita bab cinta? Kan? Tak ada. Allah hanya cerita bab rumah tangga Rasulullah je. Tu pun bukan bab cinta. Allah cerita bab tegur, suami tegur isteri. Kan? Yang cerita Aisyah komplot dengan Hafsah tu kan. Sebab cemburu Rasulullah pergi lama rumah Zainab. Allah tegur dalam surah At-Tahrim. Wahai Rasulullah, tegur sikit isteri kau ni. Okay, tu je, bab cerita tak ada. Tapi kita akan jumpa banyak buku di pasaran percintaan Yusuf dengan Zulaikha. Percintaan Bilqis dengan Sulaiman. Jadi jangan kita tenggelam dalam kepalsuan ayat-ayat Allah. Ambillah kisah dari sumber yang hanya daripada surah Yusuf, di mana kisah Zulaikha berakhir pada ayat 53. Stop. Habis. Allah kata Zulaikha mengaku salah. Jadi tak ada dah lah. Dia bertaubat lah. Allah sayanglah Zulaikha. Dia bertaubat. Dia mengaku. Dia sempat mengaku. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan tiadalah aku berani membersihkan diriku. Sesungguhnya nafsu manusia itu sangat menyuruh melakukan kejahatan. Pengakuan dia. Nafsu. Dia mengingatkan kita, nafsu ni. Kita mungkin baik tapi nafsu suruh kejahatan. Dia ingat balik 30 tahun, 40 tahun dulu. Aku pun pakai seksi-seksi, tutup pintu, goda anak angkat sendiri. Ingat balik kan? Kita kalau kita nak mati nanti, kalau mati terlantar pula, bukan mati mengejut. Orang yang mati yang sakit lama terlantar, dia ingat balik. Kan? Banyaklah pengalaman saya jaga pak saudara, saya ziarah orang yang terlantar, dia ingat balik nak jumpa orang tu, nak jumpa orang ni. Kan? Kawan-kawan sekolah menengah pun datang, minta maaf semua. Ada hikmahnya mati dia sakit terlantar tu. Mungkin Allah nak sempatkan dia ni minta maaf melalui ziarah-ziarah orang-orang. Kan kita pergi ziarah kan, kita tak tanya sangat kan makan apa je. Kita tanya, kita sekali kita akan minta maaf apa-apa yang salah silap dulu. Jadi begitulah Dia kata kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah terselamatlah daripada hasutan. Moga-moga kita terselamatlah daripada perangai suka menghasut. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Mengasihi. Jadi habis kisah Zulaikha dekat situ. Okey, saya pergi sikit lagi sebab saya nak habiskan babak cerita fitnah ni. Saya akan stop 54 tanda sebab 55 babak baru dah. Babak di mana Nabi Yusuf dah keluar jadi pemerintah Mesir. Allah angkat kemuliaan dia sebab dia keluar dalam keadaannya semua kesian kat dia, lama duduk dalam penjara, kesian pada hari tak bersalah pun. Beza tak kalau dia keluar macam ni dengan dia keluar dulu? Raja kata keluarkan dia sebab dia dapat tafsir mimpi raja. Dia keluar dalam keadaan ganjaran tafsir mimpi raja. Orang akan kata keluar dah. Dia pun akan terpinggir. Orang pergi mana pun dia orang hina. Keluar dah dia ni. Tapi bila keluar dalam keadaan pengakuan macam ni, mengaku bersalah oleh Zulaikha dan wanita-wanita terpotong jari tu, orang akan satu kesian, yang kedua angkat kemuliaan dia. Tak ada nak fight, tak ada nak saman-saman balik kerajaan Mesir. Tak kan? Okay, saya berhenti dekat 54. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlisuhu li nafsi falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin.
Dan setelah mendengar pengakuan perempuan tu, raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku. Aku nak menjadikan dia orang khas, orang yang berautoriti lah, orang kanan, untuk aku bermesyuarat dengannya. Setelah Yusuf dibawa menghadap, raja berkata kepadanya, sesungguhnya engkau pada hari ini, wahai Yusuf, seorang yang berpangkat tinggi, lagi dipercayai di kalangan kami. Ini adalah keputusan Raja Mesir yang akhirnya Nabi Yusuf disucikan daripada fitnah, dikeluarkan daripada penjara dan dilantik sebagai pemerintah Mesir. So sekarang kita akan sambung balik ayat 55. Bila dilantik sebagai Raja Mesir, apa yang kita nak buat? Bertitik tolak daripada mimpi tu. Kena buat sesuatu. Mesir bila bermasa akan kemarau. Jadi bila aku dilantik, kena buat sesuatu. Faham tak? Okay? Boleh saya berhenti kat situ? Sebab kalau saya teruskan, dia jadi babak lain pula. Untuk akan datang, kita akan melihat Mesir di bawah pemerintahan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf dengan mengurus takbir, Mesir dalam keadaan yang darurat. Mesir darurat. Okay, boleh tanda 54. Saya pun tanda juga, saya tak ingat Okay, ada tak benda yang nak tanya ke? Tak ada? Ya. Nak aminkan tak ada masalah sebenarnya, tapi doa tu doa yang tak patut lah. Tapi banyak doa tu kan. Tapi kalau kita tahu, kita tertegur lah dalam masyarakat. Doa dia doa pengantin tu kan. Mungkin kadang-kadang letak dekat kad. Satukanlah mempelai ini sebagaimana kamu satukan Rasulullah dengan Khadijah. Okey. Amin. Sebagaimana kamu satukan siapa? Mulalah tu Sulaiman dengan Balqis, Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Kita boleh aminkan, tapi cerita tu salah lah. Aminkan tu untuk mentaukan hati pengantin kan. Tapi cerita tu salah lah. Kadang-kadang doa tu, bukan kadang-kadang lah, memang doa tu dibaca oleh ustaz-ustaz. Ustaz pun dia kadang-kadang tak tahu cerita-cerita Israeliat. Yang tak tahu, dia baca dia berdasarkan buku-buku dulu. Dia buku ni, buku tafsir, buku agama ni, zaman-zaman dulu keluar kitab kuning. Zaman kita ni ramai orang buat kajian. Orang dulu dia tak buat kajian. Kan? Orang dah mula buat kajian. Kan ilmu tu bertambah. Ilmu tu ada, ialah dia tak statik, dia ada benda baru. Sebab tu orang ustaz yang mengajar kitab tua, kitab pondok lain prinsip dia. Kan, dia berpegang betul dengan kitab tu. Dia tak boleh terima dah orang buat kajian. Jadi kita ni macam mana? Pendirian kita belajarlah semua, buatlah pertimbangan. Tetapi kalau saya hanya selesa supaya tidak memberi fitnah kepada Nabi-Nabi. Saya selesa baca yang berdasarkan hanya Al-Quran sahaja. Al-Quran je. Kan, cerita-cerita yang kalau saya nak tahu tambah sedap lagi cerita ni. Zulaikha pun panjanglah buku saya ni. Zulaikha pun ada riwayat. Riwayat tu lah, bukan Quran. Ada riwayat. Nak sambung riwayat ni best lah. Dan masyarakat kita pula dia suka lah benda-benda best macam tu. Benda-benda tak logik tu kan dia suka. Bayangkan Zulaikha, suami dia jumpa Yusuf masa budak beli. Bila dah usia keluar penjara, mestilah tua dah Zulaikha. Kan? Tua, saya boleh buat cerita kononnya kan. Tua dengan budak, dengan remaja ataupun dengan mungkin Yusuf masa tu 50 kan, 5 tahun. Masa tu Zulaikha mungkin dah 70. Mengikut riwayat, kalau saya nak sambung, Zulaikha dimudakan balik oleh Allah. Pernah dengar tak cerita ni?
Saya dengar. Dan ada seorang ustaz pondok kata, "Ustazah, dia memang muda balik." Saya pun tak naklah bertelaga. Okeylah. Kan? Tapi kalau dia cerita pada masyarakat, dia mengajar di masjid-masjid bahaya. Benda yang tak masuk akal, tak payah cerita pada masyarakat. Dia muda balik, "Ustazah, saya baca dalam riwayat." Riwayat, saya baca dalam Quran. Kan? Seronok juga bertelagah tentang ilmu kan. Tapi jangan bawa kepada pergaduhan. Last kali kita dengar je lah. Tapi dia kata, ustaz kata, dia muda balik percintaannya. Dia duk cerita pada saya tentang percintaan dah. Kan, kita pun Allah. Jadi fokus kita pada ibrah Nabi Yusuf hilang. Kan? Kita fokus pada percintaan lah pula. Jadi saya tak naklah bawa lebih hanyut muslimat-muslimat. Okay. Jadi saya harap tak ada dalam doa-doa gitu. Kan? Tak ada dalam doa-doa gitu. Boleh berhenti situ. Moga-moga kita pertemuan kita pada malam ini mendapat ibrah untuk diri kita sendiri walaupun hanya beberapa ayat. Dan ada nilai di sisi Allah, dihapuskan dosa kita sepanjang kita berada dalam majlis ilmu. Dan kisah ini kisah yang memberi motivasi pada Rasulullah dan kepada kita sebenarnya, bahawa setiap takdir berlaku dalam hidup kita pastinya takdir yang baik. Walaupun Allah datangkan takdir yang buruk, yang pada kita lah buruk, tetapi akhirnya sebenarnya baik. Sebab cerita ini cerita happy ending dari dua negara, Palestin dan Mesir. Dan inilah kisah yang kita akan faham kenapa kita perlu berjuang untuk Palestin. Kalau tak ambil cerita Nabi Yusuf, kita tak akan perlu faham. Kita akan nampak Israel Palestin, Israel Palestin berperang. Tak. Ini nanti saya akan kaitkan. Sekarang tak nampak lagi. Tapi kalau saya banyak habiskan masa dengan percintaan, tak habislah cerita ni. Pergilah jenguk kedai-kedai buku, banyak kita akan jumpa percintaan Yusuf dengan Zulaikha. Kita jadi hilang fokus. Jadi macam juga Puteri Balqis dengan Sulaiman. Kan? Padahal cerita bagaimana Sulaiman memasukkan iman ke dalam diri Puteri Balqis yang berkuasa, yang ego, melunturkan ego seorang perempuan. Akhirnya dia beriman kepada Allah. Tak ada timbul Nabi Sulaiman pinang Balqis. Tak ada. Jadi kita di usia begini, nak mati dah kita ni baca Quran, nak mati pula lah terpesongnya cerita tentang Quran. Kita terima yang baik je sebelum kita mati. Supaya keimanan kita pada Al-Quran tidak tergelincir. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba ni sikit. Angkat saya nak ambil kan. Saya pun kena buat laporan kat Jawi pula. Tambah sekarang ni semua Jawi nak laporan, kehadiran, gambar. Alah, telefon saya hang lah. Telefon guru kan. 11 ke? Ya Allah. Saya boleh sambung lagi lah. Tak ada hang pula tadi. Sebab biasa tempat lain sejam je kan. Okey, so doa saya akan sambung lagi. Saya okey. Saya takut gelisah lah muslimat. Lupa. Okey, kita berhenti. Saya ni nak landing daripada tadi. Tak ada pun yang tegur. Okey, setengah jam lagi. Kita babak mana? Babak Yusuf jaga perbendaharaan Mesir. Okey, boleh pergi lagi. Okey. Allah lucu lah pula. Buat conclusion pula. Okey. Ayat 55. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas ni kalau baca surah Yusuf boleh ingat balik cerita ingat balik cerita. Okey, dia dah jadi pemerintah Mesir. Dia dah jadi pemerintah Mesir. Sebagai ganjaran dia dapat mentafsir mimpi raja. Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Yusuf berkata, jadikanlah daku pengurus perbendaharaan hasil bumi Mesir. Dia bukan meminta jawatan ni. Tapi kalau kata nak lantik, kan raja kata kau jadi orang penting. Kalau daripada kau bagi portfolio pelik-pelik kan, menteri wanita ke apa,
Kau lantik aku jadi Menteri Perbendaharaan Mesir. Sesungguhnya aku sedia menjaga dengan sebaik-baiknya. Sebab aku tahu cara nak takbir. Daripada mana dia tahu ilmu cara nak takbir? Daripada mana? Dia pernah jadi anak angkat kepada Menteri Kewangan Al-Aziz tu. Jadi ayat ini, kalau kata kita lah dalam komuniti ni, masyarakat masjid ni, okeylah, kalau nak lantik juga saya sebagai AJK, bukanlah kata saya minta-minta kan. Kita kata saya ke AJK, tak apalah. Okey, kalau nak lantik juga saya, kita boleh cakap benda yang kita minat nak buat, benda yang kita ada pengetahuan, benda yang kita ada kemahiran kan. Janganlah letak saya bendahari. Saya ni suka shopping, kan habis duit masjid, kita kata. Kita boleh beritahu. Letak saya biro dakwah lah, susu atur kuliah. Kita boleh minta benda yang kita ada kemahiran. Begitulah juga Yusuf, bukan dia meminta jawatan, tapi dia tahu macam mana nak takbir. Kan? 7 tahun kemarau yang akan kita hadap nanti. Dia tak nak lah aku jadi pemerintah Mesir. Mentah-mentah Mesir dalam darurat 7 tahun kemarau, tak nak aku. Tak, dia ambil tanggungjawab tu. Okey, dia minta diletakkan dalam posisi sebagai pengurus perbendaharaan ekonomi Mesir. Okey, ayat 56. Wa kadzalika makkanna li Yusuf fil ardi liyatabawwa'u minha haitsu yasha'. Nusibu birahmatina man nasha' wa la nudhi'u ajral muhsinin. Dan demikianlah caranya kami kat sini Allah menetapkan kedudukan Nabi Yusuf memegang kuasa di bumi Mesir. Siapa sangka budak yang dibuang dalam perigi kan, jadi dijual di pasaran hamba, duduk dengan anak angkat, sebagai anak angkat, masuk dalam penjara, dah jadi pemerintah Mesir. Allah yang atur. Allah yang atur. Ingat balik tak dalam perigi yang itu, Allah kata, tak apa, duduk dulu dalam perigi, ayat tu. Aku tahu apa nak buat pada kau nanti. Allah dah ilhamkan masa tu, Allah kata Allah ilhamkan, bukan Allah wahyukan, sebab dia belum jadi Nabi. Allah nak tenangkan Nabi Yusuf dalam perigi. Tak apa, duduk dalam perigi, kau tak akan mati dalam perigi. Allah dah tetapkan, aku akan bagi kemuliaan pada kau. Okay. Dan kami limpahkan rahmat kami pada sesiapa sahaja kami kehendaki, dan kami tidak menghilangkan balasan baik orang-orang yang berbuat kebaikan. Begitulah Allah merancang sebaiknya kehidupan Nabi Yusuf, dan dibebaskan, diberi kuasa bertakbir negara Mesir. Okey. 57 ayat. Wala ajrul akhirati khairul lil ladzina amanu wa kanu yattaqun. Dan sesungguhnya pahala hari akhirat lebih baik bagi orang-orang yang beriman serta mereka pula sentiasa bertakwa. Allah respon macam mana kesabaran Yusuf, akhirnya Allah menjanjikan ganjaran. Di dunia pun didapat kemuliaan, di akhirat pun ada ganjaran dia. Okey. Jadi begitu juga dalam hidup kita, usah sesali apa yang terjadi dalam hidup. Susah ke kita, senang ke kita, semua itu adalah daripada Allah. Allah yang ciptakan kita, yang lahirkan kita ke bumi ini. Allah yang buat blueprint untuk kita. Kan? Blueprint ni maksudnya ada mukadimah hidup kita gini, umur macam ni kita dah kahwin, umur macam ni ada anak, umur macam ni kita berpisah dengan suami disebabkan kematian, umur macam ni gini, umur macam ni kan. Allah yang rancang sebaiknya. Allah tahu sejak daripada kita lahir sampai kita mati. Jadi kenapa kita perlu sedih, kita perlu buat benda yang bukan milik kita, berjuang perkara yang bukan milik kita. Hidup bertawakal sepenuhnya kepada Allah itu kan lebih tenang, sebab kita milik Allah. Okey. 58 wajaa ikhwatu Yusuf fadakhalu alaihi farafahum wa hum lahu munkirun. Okey, start dah cerita ni. Keluarga terpisah bertemu kembali. Kan? Dan setelah tiba musim kemarau. Kemarau ni berapa tahun? 7.
Kemarau ni kesannya bukan kepada Mesir semata-mata. Negara-negara sekitar Mesir. Kalau sekarang Jordan, Palestin, negara Asia Barat tu lah. Jadi Palestin ni tempat Nabi Yaqub dan adik-beradik Yusuf. Dia sekarang ni ada di Mesir. Mereka pun tak ada makanan, kemarau. Jadi di atas kebijaksanaan Yusuf menguruh Mesir, kan dah cerita-cerita bab simpan-simpan tadi kan. Bijaksananya Yusuf bukan setakat makanan yang disimpan tu cukup untuk rakyat Mesir semata-mata. Cukup untuk negara-negara sekitar datang minta bantuan. Boleh kita dia Al-Quran dia tak hurailah macam mana bijaksana. Buat bijak sungguh tak. Bijaksana lah tu. Kalau dah negara sendiri pun cukup, boleh bagi kepada negara luar. Ini betul-betul hebat ni pentadbiran Yusuf ni. Kan? Okey. Saya nak kaitkan peninggalan Nabi Yusuf yang kata kincir air di Al-Fayyum dekat Mesir. Ustazah Diana sempat pergi dah Al-Fayyum? Ustazah Diana daripada Mesir. Siapa pergi dah? Ada tadi Ustazah Diana? Tak ada dah. Tak ada. Okey. Fayyum ni maksudnya 1000 hari. Masa tu Nabi Yusuf kata, masa dia jadi pemerintah, bina kincir air. Kan? Bina kincir air, 1000 kincir air. Untuk kita apa panggil? Nak masukkan air lah kan. Dia apa benda panggil kita tak ada sekarang ni. Putar balik air tu kan, alirkan ke kebun-kebun. Kita nampak macam kita pergi Mesir, nampak kering kontang. Tapi sebenarnya air tu mengalir melalui kincir-kincir air pergi ke ladang-ladang. Jadi dia buatlah banyaklah tempat yang ada, tapi yang kekal hanya 2 je ada sekarang. Mungkinlah pemerintah Mesir sengaja kekalkan 2 tu kan. Okey. Jadi Palestin tak ada makanan juga. Dan Mesir mengumumkan kepada negara-negara jiran yang nak ambil bekalan makanan boleh datang, tapi janganlah datang saja-saja. Sistem barter. Bawalah, kalau kata Palestin ada buah zaitun, bawalah buah zaitun. Kan? Masa tu mana ada mata wang. Okey. Saudara-saudara Yusuf pun masuklah ke Mesir. Bukan nak cari Yusuf. Bagi mereka Yusuf dah mati dah kot. Mereka datang untuk meminta bantuan makanan. Jadi masuk je ke negara Mesir. Fadakhalu alaihi fa'arafahum. Yusuf kenal lah ya abang aku. Nampak tak ada hikmah tak kemarau? Kalau tak ada kemarau, jumpa balik tak abang dia? Tak. Apa kes nak pergi Mesir jauh tu? Kerana makanan. Cantik kan Allah atur hidup ini. Mungkin hikmahnya Allah tak nampak sekarang, Allah nampak akan datang. Apa halah aku kahwin dengan dia? Tak nampak sampai sekarang pelik. Mungkin 30 tahun akan datang baru nampak hikmah. Hikmah tu bukan sehari 2, lama. Baru kita berfikir, ada sebab kemarau. Yusuf kenal mereka, fa'arafahum wa hum lahu munkirun. Mereka tak kenal Yusuf. Tak kenal, dia buang dulu masa dia adik kan, adik kecil. Tapi Yusuf kenal mereka, mungkin mereka pun dah besar masa tu. Berubahlah kan. Dan mungkin mereka tak terfikir pun Yusuf ni sampai jadi pemerintah. Okey, ayat 59. Walamma jahazahum bijahazihim Qalatuni bi akhil lakum min abikum ala tarawna anni ufil kaila wa ana khairul munzilin. Dan ketika Yusuf menyediakan untuk mereka bekalan makanan. Okey, berapa orang pergi tu? 10 dah. Dia pergi 10. Dia 12 beradik-beradik. Yusuf dah kat sini tinggal 11. Dia tinggal Bunyamin dekat ayah dia, dia datang 10.
Ayah dia tak benarkan bawa Bunyamin. Takut jadi pisang berbuah 2 kali. Dulu dah lepaskan Yusuf, hilang. Yusuf kata kat pegawai dia, okey bagi atas unta masing-masing 10 ekor ni 10 muatan. Dan dia berkatalah pada mereka tu, abang-abang tu, bawalah. Mungkin masa dia bersembang-sembang, dari mana kan? Palestin. Oh, ada berapa adik-beradik? Adik-beradik 11 sebenarnya. Tapi kami datang mungkin 10 je, seorang tak datang. Dia pun terdetik di hati, Yusuf dia terdetik. Ni mesti bully macam aku dulu ni. Kan? Sebab dia ni adik seibu sebapa dengan yang bongsu Bunyamin. Dia pun rasa tak sedap hati. Yang datang tu semua berkeluarga dah, tua dah semua. Kalau kata abang dapat satu seorang untuk keluarga masing-masing, adik dapat apa? Kan? Mesti adik aku ni merempak ataupun meminta-minta, ala abang bagi sikit. Dia pun kata, lain kali bawalah saudara kamu yang sebapa tu, yang kamu duk cerita tadi. Tidakkah kamu melihat bahawa aku menyempurnakan bekalan makanan kamu? Kamu datang 10, aku bagi 10. Kamu datang 11, kan aku bagi 11 sekarang ni. Yang adik tu macam mana nak makan? Dan aku sebaik-baik penerima tetamu, aku layan elok tetamu. Itu permintaan Nabi Yusuf. Okay? Yang ni complicated sikit cerita dia. Kena faham betul bila baca lepas ni. Fa illam ta'tuni bihi fala kaila lakum indi wala taqrabun. Oleh itu kalau kamu tidak membawanya kepada aku, Bunyamin tu, lain kali kalau kamu tak bawa, aku tidak ada hak bagi kamu untuk aku bagi makanan. Aku tak nak bagi dah lepas ni. Sebab aku tahu kau ada 11 orang. Kau datang 10. Aku tak nak ada salah seorang teraniaya keluarga. Keluarga Bunyamin mungkin teraniaya. Kan? Aku tak akan bagi semua. Tu cara dia ugut. Sebab bekalan makanan satu pikuk, satu tunggangan unta tu bukan banyak pun. Kemarau kita ni 7 tahun. Kan? Ni nampak akan datang lagi ni. Jangan kamu menghampiriku lagi, dia ugut. Jangan datang lagi, kau tak cukup. Okey, ini mengikat. Kata-kata Nabi Yusuf ini mengikat abang-abangnya. Macam mana dia datang nanti kena bawa Bunyamin juga macam mana pun. Isunya ayah tak bagi, dia tahu dah. Ayah tak bagi ni. Sebab apa ayah tak bagi? Dulu pernah aku bawa Yusuf, macam bila benda tu terjadi sekali, ayah tak, susahlah nak percaya. Sebab apa ayah tak percaya? Kalau dia adik-beradik sebapa, ayah percaya ni adik-beradik seibu sebapa yang sejak daripada kecil mereka ini dicemburui oleh abang-abang. Kan? Ayat 61. Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna la fa'ilun. Mereka jawab, kami akan memujuk bapa melepaskan dia bersama-sama kami dan sesungguhnya kami akan melakukannya. Itu janji abang-abang Nabi Yusuf. Okey. Dah dia janjilah, tak apa kami akan pujuk ayah. Maksud pujuk tu bukan dia minta izin, pujuk tu maksudnya dia tahu dah ayah tak bagi, nak pujuk ni macam mana. Okey, nak pujuk Nabi Yaqub untuk mengizinkan seorang lagi adik mereka dibawa bersama. Kalau tak cukup, Yusuf tak bagi bekalan makanan. Dia ugut dengan bantuan. Kadang-kadang kita pun diugut dengan bantuan juga. Kan? Tak vaksin, tak apa, tak ada apa-apa, kita lupa. Tak boleh keluar negara, semua orang vaksin. Tak vaksin, tak boleh makan di kedai. Kita ni berontak nak makan kat kedai kan. Vaksin lah. Ugut dengan makanan. Okey. Ayat 62. وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. Dan setelah itu berkatalah Yusuf kepada orang-orang suruhan pegawai-pegawai dia lah,
Okey, masukkan barang-barang dagangan mereka pada tempat simpanan di atas kenderaan masing-masing. Unta lah, jangan kita bayangkan lori pula. Okey, supaya mereka mengetahui kelak ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, supaya mereka datang lagi ke negeri ini. Faham tak maksud dia? Kalau baca tafsir sorang-sorang tak faham. Kan saya yang duk buat kaji buku ni bertahun-tahun, buka tafsir tu sendiri, rupanya ni taktik Nabi Yusuf. Dia kata kat pegawai dia, tadi ayat berapa tadi? Ayat 59, dia dah sediakan dah gandum lah, kita katakan. Letak gandum atas 10 ekor unta. Ayat 62, dia pesan kepada pegawai dia, barang dagangan mereka yang dibawa datang daripada Palestin, kita katakan buah zaitun lah. Pakai Palestin banyak buah zaitun. Buah zaitun tu kita jangan ambil. Sepatutnya ambil lah, tukar. Kita jangan ambil, letak kekal dalam tempat dia. Supaya mereka tahu mereka akan berhutang budi. Terhutang budi dah akan balik cepat-cepat ke sini. Suruh balik cepat-cepat tu, suruh bawa adik. Rindu ke adik. Rindu ni berapa puluh tahun tak jumpa adik seibu sebapa yang mungkin menerima nasib yang sama, dibuli oleh abang-abang. Sebab dia, Yusuf kenal abang dia macam mana. Kalau dah aku pun kau sanggup letak dalam perigi, Bunyamin tu tak tahulah macam mana. Okay, so nampak tak ayat 62 taktik dia? Kekal. Jadi 10 adik-beradik dibalik ke Palestin, dibawa apa? Teka. Teka. Dia bawa gandum satu, yang kedua dibawa baliklah barang dagangan dia. Tak payahlah tanya saya, susah muat ke? Pandailah dia orang. Okey, ayat 63. Falamma raja'u ila abihim قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. Dan ketika mereka kembali kepada bapa mereka, berkatalah mereka, wahai ayah kami, ni dia tak buka lagi di barang dagangan. Dia terus bagi tahu ayah, sebab kita nak pergi lepas ni nak kena bawa anak bawa adik. Ayah kami diberi amaran tidak akan dapat lagi bekalan lepas ni sekiranya Bunyamin tidak pergi bersama. Yusuf kan pesan, jangan hampiri aku lagi kau tak bawa adik. Oleh itu hantarkan dia bersama-sama kami. Lepaskanlah ayah dia pergi dengan kami supaya kami dapat bekalan makanan. Sesungguhnya kami akan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Okey. Pesanan berbentuk paksaan lah kepada ayah. Raja pesanan raja disampaikan, pesanan pemerintah tu, tapi paksa. Ayah, Nabi pesan raja pesan macam ni, kalau tak bawa tak dapat makanan. Macam paksa lah kan. Ayat 64 respon ayah dia. Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Ayah kata apa? Jika aku lepaskan dia pergi bersama-sama kamu, aku tidak lagi menaruh kepercayaan kepada kamu menjaganya, melainkan seperti kepercayaanku kepada kamu menjaga saudaramu dulu. Cerita balik. Sekali orang tak percaya kat kita, susahlah. Masa kau minta Yusuf dulu gitu, kami akan jaga dia ayah. Ayah katakan dia makan serigala. Takkanlah ya kami nak biarkan Yusuf seorang, kami ramai, takkan kami nak tengok je. Kan kita pujuk ayah masa tu. Ni kali kedua dah hidup. Kali kedua dah hidup. Kerana Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya dan dialah juga yang maha mengasihani dari sesiapa sahaja menaruh kerja. Maksudnya keraguan seorang ayah. Ayah dia bagi tak ni? Ayat 64 dia bagi tak? Tak kan? Tak. Mereka pun senyaplah. Okey, tengok ayat 65. Walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum muddat ilaihim qalu ya abana ma nabghi هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
Okey, kita pun pergilah buka barang-barang dan mereka dapati barang-barang dagangan mereka dikembalikan. Buah zaitun tadi, saya lah contoh buah zaitun. Dia pun gembira terus bagi tahu ayah. Kan? Dia bagi tahu ayah. Dia kata apa? Dia kata ayah lah kan. Ya abana, mana beri? Apa lagi yang kita nak? Ini barang-barangan dagangan kita, sepatutnya kita tukar dengan gandum. Dikembalikan balik pada kita. Nak cerita murahnya hati pemerintah Mesir tu, takkanlah kita pun rasa bersalah, kita pun kena pergi hantar balik ke macam mana kan. Jadi dengan kemurahan hati menteri itu, dapatlah kami bawa lagi bekalan makanan kepada keluarga kami lepas ni, dan kami pula akan dapat menjaga saudara kami. Ayah kena izinkan kali ni kami dapat jaga insya-Allah Bunyamin dengan baik-baik, serta akan dapat tambahan benda-benda makanan sebanyak muatan seekor unta lagi. Kalau kita sekarang pergi 10, kalau pergi bawa Bunyamin dapat 11. Kan? Dan murahnya hati, mungkin kita pun akan dapat bekalan makanan lain lagi. Kita dah kenal macam mana Nabi Yusuf memperkenalkan, dia mempromosikan diri dia kepada ayah. Sepatutnya ayah lah kan. Pemberian tambahan yang sebanyak itu mudah sekali ditunaikan sebab dia orang dah kenal dia ni baik. Sepatutnya butter, ambil lah, aku ambil dia punya, aku bagi gandum, ambil yang kau punya zaitun. Jadi taktik Nabi Yusuf akhirnya berjaya menghantar balik keluarga 11 adik-beradik kali kedua dia pergi Mesir. Ini kali ke berapa? Kedua. Yang mula-mula tadilah minta bantuan. Kali kedua pergi bawa adik. Okey, kita pergi. 66. Qala lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawsiqan min Allah la ta'tunnani bih illa an yuhata bikum falamma atahu mawsiqahum qala Allah ala ma naqul wakil. Bapa mereka pun kata, dah nak buat macam mana dah? Tadi tak bagi. Bila tengok keadaan macam ni, lepas tu macam kita ni mengambil hak orang ke dia orang tak ingat nak ambil buah zaitun kita, nak tak nak memang kena lepas lah, kena pergi. Tapi kalau pergi, pemerintah Mesir kata jangan hampiri kalau tak bawa Bunyamin. So kena bawa. Dengan berat hati ayah dia kata, aku tidak sekali-kali akan melepaskan dia pergi bersama kamu sehingga aku tak akan lepaskan pergi. Tapi kalau aku lepaskan, aku bagi jaminan keselamatan. Begitulah juga kita dengan anak. Kadang-kadang kita izin buat sesuatu, dia apa kita panggil, buat benda yang tidak sepatutnya. Minta kali kedua, kita berhati dah nak bagi lepaskan. Tapi kita boleh bagi jaminan minta kalau dalam bab ni Nabi Yaqub minta bersumpah. Kamu bagi janji, maksud bagi perjanjian. Kamu bersumpah dengan nama Allah bahawa kamu akan bawa balik kembali Bunyamin. Dulu kamu kata nak bawa balik Yusuf, kamu tak bawa balik, dimakan serigala lah semua. Kali ni kamu pastikan bawa balik Bunyamin. Okey, dengan selamat, kecuali jika kamu dikepung atau dikalahkan oleh musuh. Maknanya pada pasir jauh Palestin dengan Mesir, kecualilah di tengah-tengah perjalanan ada musuh ambil ke apa, yang tu tak apalah kan. Maka ketika itu berilah perjanjian yang teguh, bersumpah, berkatalah dia, Allah jualah yang menjadi saksi. Kamu bersumpah bawa balik dengan Bunyamin yang baik dan Allah yang jadi saksi. Okay. Akhirnya Nabi Yaqub mengizinkan jugalah Bunyamin pergi. Okay. Dia pergi. Okey, saya beritahu ayat terakhir pada hari ini, ayat 67 terakhir. Pergi bukan pergi saja, dia pergi dengan nasihat. Wa qala ya bani la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqah wa ma ughni ankum min Allahi min syai' inil hukmu illa lillah alaihi tawakkaltu wa alaihi fatawakkalul mutawakkilun. Okey, boleh pergi wahai anak-anakku, tapi jangan masuk ke bumi Mesir dari satu pintu.
Ni ayah dia nampak. Kenapa tak bagi satu pintu? Kalau kita baca seorang-seorang masuk lah tak bagi satu pintu. Hari tu baru je pergi 10 adik-beradik. Kalau masuk berderet pula di sebelah pula, amboi melampau. Kami rakyat Mesir pun tak dapat macam ni. Kan? Rakyat Malaysia ni lebih-lebih pula duduk apa? Orang kata apa? Kera di hutan, disusukan, anak sendiri mati kelaparan. Kan? Rakyat apa pemerintah Mesir ni dah 2 kali dah ni orang ni datang. Ni kali kedua ni ramai pula. Kami rakyat Mesir pun catu makanan. Seolah-olah macam tu. Jadi tak nak bagi nampak ramai-ramai masuk. Ayah dia kata, masuklah melalui beberapa pintu. Dan ulama buat kajian, pintu masuk Mesir 4 masa tu. Kalau sebelah orang mungkin yang tu 3, yang tu 2, yang tu gitu. Tak nampaklah ramai. Dan orang yang biasa, mungkin orang lain-lain tengok kan, tak perasan. Kita kena jaga. Nabi Yaqub menjaga mungkin perasaan dengki orang lah pada anak-anak dia. Kenapa ni diberi keistimewaan? Siapa pemerintah Mesir yang baik itu? Kenapa anak-anakku diberi keistimewaan? Jadi aku tak nak rakyat dia pun marah. Masuk banyak pintu. Dan taktik dia juga, bila masuk banyak pintu, sebab negara lain pun kemarau sekarang ni. Orang duk ulang alik pergi Mesir ni nak minta bantuan. Kotlah masuk pintu masuk lain. Salah satu pintu terjumpa Nabi Yusuf. Seorang ayah masih lagi mengharapkan anaknya hidup. Kalau kata Nabi Yusuf ni duduk negara lain nak minta bantuan, kan semua sekarang ni orang minta bantuan kat Mesir. Kotlah jumpa Yusuf, menaruh harapan. Dia tak tahu pemerintah Mesir tu punya Yusuf. Nampak tak dia punya taktik? Ayah ni kan makan garam dulu. Dan aku dengan nasihatku ni tidak dapat menyelamatkan engkau dari sesuatu takdir telah ditetapkan oleh Allah. Aku boleh nasihat je, tapi kalau takdirnya lainlah. Allah menetapkan sesuatu musabbab hanya tertentu bagi Allah. Kepadanya lah aku berserah, orang-orang yang mahu berserah diri. Aku berserah pada Allah. Aku tak nak lepaskan Bunyamin pun terpaksa juga dalam keadaan macam ni. Tu pesanan penting daripada seorang ayah. Jadi nampak tak rasional masuk melalui pintu yang berbeza, supaya tak ada penyakit ain cemburu kepada keluarga ni. Kan kalau kita kata masuk